Bab menolong saudara, sama ada yang zalim ataupun yang dizalimi. Di bawah bab ini Imam Muslim buat mari beberapa hadis, iaitu hadis riwayat daripada Jabir, hadis riwayat daripada Jabir, boleh dikatakan semuanya 2-3 tu ada. Ceritanya dua orang anak muda berkelahi. Seorang daripada kalangan Muhajirin dan seorang dari kalangan Ansar. Orang Muhajir, yang Muhajir itu berseru, ataupun syak perawi, orang-orang Muhajirun berseru dengan kata mereka, ya lal Muhajirin, mari puak-puak Muhajirin, mari tolong. Atau kita kata ayo puak-puak Muhajirin. Jadi dia, lam tu orang panggil lam istighathah. Lam istighathah. Kalau dalam nahwu dia ada termasuk di bawah bab seruan lah. Tapi lam tu lam bagi atas, untuk panggil, minta tolong, minta tolong, istighathah. Puak-puak Muhajirin, mari pakat. Puak-puak orang Ansar itu pun panggil juga, ya lal Ansar, wahai puak-puak Ansar, mari tolong, ayo, kita pakat. Jadi dalam melawan pihak satu lagi itulah, Rasulullah SAW pun keluar. Dia kata, apa ni? Duk tepik-tepik lagu ni, terpekik-pekik lagu ni, ataupun dakwah dengan makna slogan. Apa ni? Slogan orang-orang jahiliah ni. Pasal panggil minta tolong nak lawan pihak lain. Ini cara jahiliah. Mereka kata, wahai Rasulullah, tak ada belah mana bendanya. Wahai Rasulullah, yang berlakunya dua orang budak anak muda ni bala. Salah seorang daripada mereka berdua ni pukul ataupun sepak punggung hak seorang lagi. Nabi SAW kata, tak apalah, tak apalah, mana tak, jangan duduk teruslah benda lagu ni. Seseorang itu hendaklah menolong saudaranya yang zalim atau yang dizalimi. Bukan nak pakat tolong lagu mana, tolong alik dia, alik Muhajirin nak tolong puak-puak Muhajirin, Ansar nak tolong Ansar, bukan lagu tu. Tapi tak caralah, ikutlah, tak apalah, ikutlah siapa dia salah sebenarnya, siapa dia buat dulu, siapa dia kemudian, tak usah caralah, tu biarlah hak tu. Tapi ke mana-mana pun hak kita kena buatnya kepada dia, kena tolong saudara kita. Tolong ni bukan tolong berdasarkan puak, tapi tolong tak kira lah sama ada dia tu zalim ataupun yang dizalimi. Dia buat nyaya kat orang ataupun dia kena buat nyaya, tak secara lah, tolong belakang. Kalau dia zalim, kalau dia tu buat nyaya, dia tu tak betul, dia tu mula dulu, tegah lah, cegah dia. Itu arti menolongnya. Kita larang dia, tegur dia, itu bermakna kita menolong dia. Dan kalau dia dizalimi, tolonglah dia, belalah dia, gitu. Riwayat Jabir seterusnya, kata dia, kami pernah bersama Nabi SAW dalam satu peperangan ini. Jadi riwayat yang kedua ni menjelaskan lagi peristiwa tadi. Tiba-tiba ada seorang lelaki dari kalangan Muhajirin menyepak punggung seorang lelaki Ansar. Orang Ansar itu, lelaki Ansar itu pun berseru dengan katanya, ya lal Ansar. Hak Muhajirin itu pun kata, ya lal Muhajirin. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, apa hal, kenapa kamu
memekikkan slogan jahiliyah seperti ini. Mereka berkata, wahai Rasulullah. Sebab tadi juga beza lafaz dia sikit lah. Seorang lelaki muhajirin telah menyepak punggung lelaki Ansar. Faqala, Nabi SAW kata, biarlah. Tak usah duduk panjang lah, tak usah duduk besar lah, tak usah duduk peridup lagi. Itu maksud biarkanlah tu. Biarlah, sudah tu. Jadi perbuatan yang seperti ini, kelakuan yang seperti ini, muntinah. Muntinah tu asal makna dia hanya busuk. Keji lah maksudnya, tak molek ni. Duduk berseru-seru, badi panggil untuk menegakkan puak, nak menolong puak, tak mengambil kira puak dia tu salah ke betul. Tak kena lagu tu. Itu cara jahiliyah, slogan jahiliyah lagu tu. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, seorang lelaki muhajirin telah menyepak punggung seorang lelaki Ansar. Dia kata, biarlah. Hak mana-mana siapa salah pun biarlah. Abdullah bin Ubay pun dengar, yang ketua munafik tu. Dia kata, adakah sudah sampai jadi begitu? Adakah sudah mereka melakukan begitu? Sudah sampai jadi begitu dah? Akan lagu tu, demi Allah, bila kita balik ke Madinah nanti, la yukhrijannal a'azzu min hal adzal. Sudah pasti orang yang lebih mulia di Madinah itu akan dapat mengeluarkan, akan dapat menghalau orang yang paling hina di sana. Maksudnya dia itulah hak mulianya. Hak paling hina tu Nabi SAW lah, yang telah diterima oleh orang ramai di Madinah tu sebagai ketua. Padahal sebelum daripada Nabi SAW berhijrah ke Madinah tu, orang-orang di sana sudah hampir nak melantik dia dah jadi ketuanya, jadi raja dah. Jadi waktu dia tak puas hati. Tapi kalau sudah jadi gini, pecah gini, balah gini sama sendiri, boleh lah, jadi kerja lah, kita boleh buat. Umar pun kata, biarkan saya memenggal leher si munafik ini. Biar saya bui kerak tekak dia ni. Munafik ni. Nabi SAW kata, biarkan dia, jangan. Nanti orang bercakap, nanti orang duduk jadi buah mulut orang. Orang cakap-cakap bahawa Muhammad ni membunuh sahabat-sahabatnya pula. Orang akan kata begitu. Jadi tak salah, sebab dia pun tidak jelas. Dia nusuk-nusuk, dia tidak menyatakan. Jadi biar dia. Lepas tu kalau kita bunuhkan musuh-musuh akan mengambil kesempatan. Dia kata gitulah, sama-sama dia bunuh Muhammad ni. Kalau tak berlaga dengan dia royak lah, saya munafik lah gitu gini. Orang akan kata begitu juga. Jadi untuk menjaga fitnah yang lebih besar, supaya tidak berlaku fitnah yang lebih besar, Nabi SAW tidak membenarkan bunuh munafik di sini. Tetapi di tempat lain ada, bahkan dia suruh bunuh sendiri. Memang dia suruh bunuh. Boleh. Kalau hak jelas lah, kalau hak jelas terang. Ini tidak gitu keadaannya. Jadi kita dalam bertindak tu, mana kena tengok mudarat dia tu mana lebih besar. Mudarat, perbuatan dia ni kalau lebih besar, ataupun akibat dia orang duduk kecek gitu. Jadi ini bukan bermakna orang munafik itu termasuk dalam sahabat, seperti difaham oleh puak-puak Syiah. Dia kata, tengok, ahli sunnah dia kata munafik, dia kata sahabat juga sini. Tengok, nanti orang duduk kecek Muhammad ni bunuh sahabat-sahabat dia, padahal munafik tadi. Umar kata, biar aku penggal leher si munafik ni. Mana munafik pun sahabat juga. Dia buat kesimpulan sendiri, padahal tidak begitu. Pada zahirnya orang anggap orang munafik yang tidak nyata menyatakan hakikat dia tu sebagai orang Islam. Bila Islam, orang kata sahabat lah. Hak sebenarnya tidak. Hak sebenarnya tidak. Jadi sebut sahabat tu berdasarkan hak zahir, bukan hakikatnya. Hakikatnya dia kena Islam. Dan kalau munafik hak sebenarnya, dia tidak Islam. Dia tidak percaya kepada akidah Islam tu. Dia tidak percaya pun kepada Nabi tu.
Itu munafik. Orang panggil nifaq i'tiqadi. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia terlibat dengan nifaq i'tiqadi, bukan nifaq amali. Nifaq amali tu orang kecek pelawak, tak boleh nak pegang amanah, agak apa tu orang Islam ada lagu tu, perangai lagu tu. Tapi itu nifaq amali orang panggil. Tidak jadi dia tu kafir. Jadi munafik nifaq i'tiqadi ni sebenarnya dia kafir. Sebenarnya hakikatnya kafir. Dah kafir macam mana nak jadi sahabat? Sedangkan syarat untuk sahabat dia kena Islam. Dia kena Islam. Jadi hak ni kata guna perkataan sahabat ni berdasarkan zahir. Hak orang dulu sebut zahir, hak nyata. Dia nak wada pergi semaya sekali gapo? Pergi perang, zahir duduk ahli orang Islam. Kira hak zahir. Jadi kita kena kira dalam masyarakat ni Nabi SAW nak ajar hak zahir. Tu setara dia tahu tu, dia tak boleh bertindak kalau sekiranya akibat dia tu tidak baik, lebih buruk lagi kepada umat Islam. Kita yang tidak boleh tahu seseorang tu hakikat dia lagu mana, kita kira hak zahir. Kita kira zahir. Dia munafik, setara mana tak percaya kepada Islam pun, kalau dia tu zahirnya Islam, kita kena layan dia sebagai Islam. Kalau mati sebagai seorang Islam, akan ditanda, diuruskan jenazahnya supaya orang Islam, ditandam di perkuburan Islam. Gitu caranya. Hakikat dia serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikat tu Allah tahu. Tak sedut kira lah orang kapal kau, orang semaya mayat kau, gapa kita ada perkuburan Islam, kalau hakikatnya dia tidak Islam, Tuhan tahu. Duduk di kubur Islam pun Tuhan akan melayani dia seperti melayani orang kafir. Tidak kata duduk di kuburan Islam jadi selamat, sudah semaya selamat. Itu bergantung kepada akidah. Hak mati tu sendiri. Jadi di sini lagu tu kita tak boleh kata mengikut ahli sunnah orang munafik pun sahabat juga. Tak betul tu lagu tu. Tak betul. Dia pegang ni lah. Dia mengelirukan orang ahli sunnah. Dia kata tengok, kita terima sahabat seroti. Bukan kita tak terima sahabat, tapi sahabat seroti. Hak kita tak suka, kita benci, kita gini, bukan sahabat, kata dia. Bukan sahabat. Buktinya hadis ni misalnya, kalau nak sebut sahabat belaka, dah bukan Nabi sebut sahabat, tapi hakikat dia tidak sahabat kan. Jadi gitulah juga kita kata, yang kita benci kepada sahabat-sahabat tu sahabat orang tak boleh sungguh, kata dia. Yang kita terima sahabat terhak tu hak boleh, sebab ramai di kalangan sahabat tu hak tak boleh. Dia kata gitulah alasan dia. Waktu kalau kita tanya, baiklah, hak tak boleh, hak boleh tu ialah boleh tahan nak pusing lah, dia royak macam-macam. Kita tanya tak secara hak lain lah, Abu Bakar dengan Umar tu lah ke mana? Hak tu je dulu. Kalau di tempat dia, kalau dia ramai, kalau sama-sama dia, jelas dia akan kata hak tu kepala munafiknya. Tapi kalau dia nak jaga hati orang ahli sunnah, nak tipu orang ahli sunnah, dia akan kata kita tak kata tu. Dia kata gitu cara dia. Kita tak kata. Maka kalau kita desak dia tahu dah. Orang nak elak alah keperakat kan, keperakat dia akan kata dah Islam. Dia boleh kata lelek dah dia di tempat lain tu, dia kata kafir tu terai dah. Orang yang sama. Tu cara Syiah. Ya, kalau kita tak tahu kita heran. Tapi kepada orang tahu, biasalah kita tahu dah. Aku tu. Jadi hak Abdullah ibnu Ubay ni tak kira. Abdullah bin Abbas Abdullah bin Umar. Hak tu. Kira lah ke mana? Hak tu pun bagi dia kafir juga. Tidak sahabat seroti. Apa lagu mana nak kira kalau lagu tu? Jadi munafik belakang. Kita hak ni kita pakai boleh. Hak kata sahabat ni berdasarkan zahir. Hak orang duduk kata, orang boleh kata, orang akan guna jadikan isu hak ni. Muhammad bunuh sahabat dia, bila tak belaga dengan dia bunuh. Lepas tu dia buat alasan, dia kata orang ni gini-gini, orang ni munafik lah. Padahal sebenarnya ada dia tak belaga. Dia gitu. Bukan sebenarnya Nabi menganggap
dia tu sebagai sahabat, orang munafik tu sahabat. Nak sahabat lagu mana? Dah syarat kita mengikut ahli sunnah ni, nak sahabat dia kena Islam. Dah kalau munafik tu tidak Islam, nak jadi sahabat lagu mana? Bermakna kita tidak anggap ini sahabat. Ini penggunaan dari segi bahasa sahaja, bukan dari segi istilah. Bukan dari segi istilah, dari segi bahasa sahaja. Sahabat dia guna sahabat dari segi bahasa, dari segi istilah dah. Supaya banyaklah penggunaan lagu ni dalam hadis, dalam Quran pun banyak. Kita tidak erti dia mengelirukan orang. Kadang-kadang dia tahu, dia pun tahu. Dia nak mengelirukan orang-orang ahli sunnah. Hak tak tahu tu, dia boleh putar sikit-sikit tu, kenalah. Misalnya lafaz solah. Lafaz solah dalam Quran sendiri. Ada dengan makna sembahyang, ada dengan tidak makna sembahyang. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu makna sembahyang. Inna salataka sakanul lahum, itu bukan sembahyang, solat juga. Jadi solat yang pertama, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, solat itu dipakai dengan makna istilahi. Orang kata, orang ngaji kata, solat yang kedua, inna salataka sakanul lahum, itu solat dengan makna doa. Solat dengan makna doa tu mengikut lugah, dari segi bahasa Arab. Dia guna belaka dalam Quran, dalam hadis pun lagu tu juga. Supa je. Ada kalanya dia guna dengan makna istilahi, ada kalanya diguna dengan makna lughawi. Sebab tu kalau orang ngaji kitab mana-mana, buka kitab mana pun, buat apa mula-mula dia dari segi lughah gini makna dia, dari segi istilah gini, apa? Sebab dia beza tu. Dia beza. Dan kadang-kadang diguna begini, kadang-kadang diguna begini. Kena faham lah. Di sini diguna dari segi bahasa sahabat, bukan dari segi istilah. Habislah situ. Lepas tu riwayat daripada Jabir lagi, hak tula ya, hak tula. Jadi bila seorang lelaki muhajirin sepak lelaki Ansar itu, hak Ansar itu pergi jumpa dengan Nabi, dia minta balas lah. Nabi SAW kata, biarlah, tak usah, benda tak ada sebelah mana sepak tu. Sepak tu boleh jadi dia gurau jenis nakal kau, tidak sakit sepak punggung, tidaklah mana. Jadi kalau nak panjang kan, jadi tak sudahlah. Jadi nampaklah pecah balah sama kita tu, tak salah. Nabi kata tak salah. Ini musuh, kalau nak bagi balas gini ni tak molek, tak comel, tak salah. Begitu. Jadi Nabi SAW, kalau kita perhati di sini dia memang pemimpin yang disegani. Dia boleh meleraikan, orang kata, perselisihan yang berlaku. Orang dengar kata dia, pemimpin ni nombor satu sekali kena tu. Kalau dia kata tu orang tak dengar, habis ya. Waktu dulu Nabi SAW ni dengar. Kalau dia kata gini, ikut. Selagi pemimpin tu lagu tu, dia boleh berjaya. Dia boleh berjaya, dan dia boleh duduk atas lah. Kalau orang sudah tidak jadi gitu, itu tanda lah tu, tanda. Jadi Nabi SAW sebenarnya pemimpin dia dituruti, didengar kata-kata dia. Yang kedua, sahabat-sahabat ni ada banyak mereka, hak tua, hak muda, hak berlaku benda-benda lagu ni ghulam. Dia sebut ghulam, dia anak muda. Budak-budak muda dia boleh berlaku benda-benda lagu ni. Bukan kata, kalau kata sahabat ni semua mereka dia betul molek belaka, lendik belaka. Tak. Dia ada ketika-ketikanya hak lagu ni. Bila berlaku lagu ni, Nabi SAW capur. Nak apa? Nak menghapuskan fahaman lama tu, cara lama bagi akak puak lah. Bagi akak puak, tak silap. Sebab puak-puak dia ni memang mudah sangatlah nak berlakunya. Jadi kalau tak ada seorang pemimpin yang boleh menyejukkan, menenangkan keadaan, boleh berlaku sampai perang, sampai berbalah berpanjangan. Itu yang kedua. Yang ketiganya,
Bagi kita, sahabat ini bukan makna maksum, dia ada salah. Tetapi hak tua-tua, cidik-cidik tu dia kata tak ada gapo. Kalau benda-benda kecil, cuba kita perhati. Apa ni slogan orang-orang jahiliah ni? Qalu, mereka berkata, yang ni sahabat-sahabat orang beramal tu kata, la ya Rasulullah, tak ada gapo, tak ada lah mana Rasulullah. Ni permainan budak-budak ni. Hak kecil menjadi besar. Lagu ni tak padan ni sampai setahun ni. Hak tua-tua faham. Hak lama-lama tu faham. Jadi dia pun tidak menganggap benda ni besar, tidak nak turut air. Tapi budak-budak kadang-kadang kalau orang tua ni tak pandai, dia boleh terlibat pakai orang tua, bala. Asalnya budak-budak Kis kecil-kecil je tidak nanti belah mana. Kis main guli ya asal, kis main wow. Tapi akhir sekali bala keluarga, pakai orang tua terlibat. Lagu tu lah kalau tak kena raya. Jadi sahabat dia ada salah silap juga, ada salah silap. Bukan kata sahabat itu maksum. Buktinya ni salah satu. Tapi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecek kata, kadang-kadang dia dengar. Hak lagu ni pun akhirnya dia berubah. Kau berubah. Dengan berlalunya masa, dengan meningkat umur dia, dan lama menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berubah. Hak tu hendaknya. Ada orang boleh berubah cepat, ada orang boleh berubah lambat. Di kalangan sahabat pun lagu tu juga. Di kalangan kita dan bila-bila masa pun lagu tu juga. Orang yang berubah cepat mengikut Rasulullah, tu lah bagus. Kalau boleh tak ada tegur, tak payah tegur, dia berubah sendiri, tak payah tegur, tu lagi molek. Kalau kena tegur pun tak apalah, kena tegur, jadi molek juga. Tapi tidak ambil masa yang lama. Jangan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Allah, jadi dengan Quran dan Sunnah ni kerah kepala tak boleh. Kerah kepala tak boleh. Sahabat-sahabat tidak gitu. Walaupun berlaku benda-benda lagu ni, tapi dia mudah kembali. Ingat, bila dia bagi peringatan, dia ingat. Itu bezanya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, kita boleh tengok kalau dari segi pengajaran lah, nak tengok pengajaran, adanya puak-puak tidak jadi masalah dalam Islam. Bukan dalam Islam ni mari dia hapuskan puak, tak ada bangsa, tak ada puak, dah. Bahkan dalam Quran pun kata, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dia ada semua bangsa, puak, suku, kaum, ada. Bukan Islam hari dah kata Islam ni fahaman international lah, bahasanya. Jadi tak ada lah semua nak buat belakang, dah. Tidak lagu tu. Puak, bangsa, suku, kaum tetap ada. Tetapi kelebihan dia bukan kerana bangsa tu, kerana puak tu, bukan. Kerana Islam, kerana ketakwaan. Sumpah. Puak ada, waktu tak apa, tidak salah. Macam ni, Ansar, Muhajirin ada. Ansar, Muhajirin ada. Bukan senang nak buat ni, nak jadi damai, molek, tenang, molek, bukan senang. Ni kita tengok Nabi boleh buat berjaya, jadi bersatu padu, jadi bersaudara, sampai ke satu peringkat yang tidak ada dalam sejarah. Tapi kalau kita tengok kemudian orang-orang lain buat, tidak berapa nak jadi. Misal satu contoh, anak hak duduk di Pakistan ni boleh tengok lah. Dia Pakistan ni, dia asal dia India juga. Apabila pisah, jadi hak mana-mana nak kepada Islam tu, nak sangat. Jadi kira-kira cita-cita dianya baru tercapai apabila ada negara Islam. Jadi ramai daripada mereka berpindah ke Pakistan tu. Dulu ada Pakistan Barat, Pakistan Timur. Pakistan Timur tu kemudiannya jadi Bangladesh. Tak apalah, pindah. Hak duduk di India tu orang Islam. Ada juga tak pindah, payah. Kalau pakak pindah belakang dalam India ni tak muat tu Pakistan tu, bukannya besar badan. Jadi kita duduk sini buat apanya? Macam-macam balah dah pula. Satu peringkat dari segi politiknya, antara ulama sama ulama balah juga. Balah kira-kira lah. Dia kata ke sana lah, bukan negara Islam kan, kita nak buat Islam. Dia kata dah, hati dulu, banyak perkara lagi. Kita duduk sini pun kita boleh buat Islam juga. Macam-macam lah pendapat tu. Jadi banyak perkara yang timbul. Antaranya timbul puak muhajir dengan puak asal.
Muhajir dia panggil muhajir juga. Jadi buat muhajir ni hak daripada India, orang-orang Islam hak duduk di India yang tanah asalnya memang di India, tapi lebih nak kepada Islam ni pindah pergi duduk di Pakistan. Dia panggil muhajir. Buat-buat tu bukan tanah tu saudara dia lah, bukan tempat tu nenek dia, tak ada harta, tak ada gapo demo ni, pandai nego orang-orang profesional. Memang hak cerdik-cerdik ramai lagu tu lah pergi duduk sana. Jadi hak tempatan tu kita kata sepupu Ansar lah. Mula-mula duk kecek lagu tu, tak apa. Hak sini jadi sepupu Ansar, hak sana mari kita pakat duduk sekali. Kenyataannya bukan senang. Kecek boleh lah. Nak buat sepuluh Nabi ni bukan senang. Tengok tak berjaya, siapa kena ni? Siapa kena ni? Dan pada ketika itu Maulana Abdul Kalam Azad tu kata macam-macam lah, apalah. Duduk sekali dengan Mahatma Gandhi. Duduk pakat dengan hak tu. Marahlah. Termasuklah Maulana Maududi pergi ke Pakistan. Dia kata sana nak Islam. Fahlan ni tidak jadi Islam ngerti lagi. Bukan senang. Nak kata nak negara Islam ni bukan senang. Padahal dari segi tulisan, dari segi hak cerdik pandai, royak dah kerangka negara Islam lagu mana jelas banyak dah. Banyak. Tak terbuat. Bukan senang. Bukan senang. Apabila jatuh nak buat semula tidak senang. Mana-mana pun dakwah boleh berlaku. Dakwah. Tapi apabila nak buat macam-macam. Antara hak jadi masalahnya guri dalam dagingnya. Hak ni lah puak-puak tempatan tu dia kata apa keutamaan diberi puak-puak tu nya. Puak-puak dia muhajir. Kita adalah orang tempatan. Timur dah lah. Lepas tu hak ni pula kata apa je bahasa tu nak jadi keutamaan bahasa kita lah. Bukan bahasa tak serupa pula. Bala sih panjang ayat tak serupa. Lepas tu jadi negara Islam kau tidak juga. Paklan ni itulah kata kalau kita pakat pergi dulu jadi kan. Sebab tu kita duduk sini pun buatlah Islam cara kita. Tidak kata baru jadi Islam, baru sah semaya, baru sah puasa kalau duduk dalam hak nama negara Islam tu. Tidak mesti gitu. Patut kepentingan orang Islam sini seramai mana ni, siapa dia nak cari? Yang sebelah habis kedai bawahnya. Jadi sebab itu ulama dia ada pendapat ni. Suatu ketika dulu orang kata lah Abdul Kalam Azad, tapi kemudian orang duduk hati itu juga dia. Kerana dia tu orang Islam ke mana-mana pun dari segi kedudukannya terpelihara juga. Dan orang Islam kalau di sana di India ni dia bukan walaupun minoriti, dia bukan kelas kedua. Tidak, dari segi ekonomi bagus orang Islam. Nak banding dengan Hindu tu, dari segi ekonomi orang Islam antara hak bagus. Dari segi pencapaian, pasal apa dia susah? Orang apabila susah seperti Singapura je lah, dia akan jadi bermutu, dia akan buat kerja, dia akan rajin. Kalau ditekan payah nak masuk sekolah sana sini, nak masuk universiti, dia akan fikir buat diri. Bila buat sendiri tu dia berjaya. Itu ceritanya. Nak rayaknya muhajir dengan hak asal ni ada di tempat-tempat lain pun cuba nak buat, tapi bukan senang. Berapa puluh tahun dah tak jadi. Paklan ni pun duk balas macam kini. Nabi dulu buat sebentar lagu mana? Pasal turut molek lah. Pasal turut molek. Dah kalau nak kira orang ni lagu tu lah payah. Dia kata apa buat bahasa Urdu tu bahasa kebangsaan? Bukan bahasa pokok kita. Orang Sing kata bahasa Singdi dia lah. Orang Panjab kata bahasa Panjab dia lah. Orang kata bahasa Pushtu dia lah. Tapi ke mana-mana pun terpaksa dia terima juga, walaupun jadi kerah lagu tu. Dia tidak khabar, dia duduk kecek lagu tu bahasa dia tu ada berapa tembok. Tapi kan itu manusia ni taksub puak ni kan, kadang-kadang dia sampai jadi gitu. Apa hak kita bahasa kita, bahasa orang tempatan ni. Kalau tanya ada berapa putih kita buk dalam bahasa demo. Maksudnya senyap tu kerana kenyataan. Kalau tidak nak menegakkan semacam benar bahasa dia tu. Lagu tu lah sebab tu kata payah. Ni kita tengok contoh Nabi SAW, Muhajirin dan Ansar lagu mana? Lagu tu. Jadi ada puak tidak jadi masalah.
Yang jadi masalah kalau tidak satu fikrah sebenarnya. Kalau sama fikrah, banyak puak pun tak apa. Banyak puak pun tak apa. Kau molek sebenarnya. Ada bangsa yang berlainan, budaya yang berlainan, segala-galanya lain. Tak apa, kau molek baru. Kita boleh rasa cara makanan dia, dia boleh rasa cara makanan kita, cara masak kita. Molek. Bos dia molek. Tak ada dalam Islam ni nak hapus benda-benda ni. Ada. Cuba tengok. Sini ada lagi. Ada lagi. Muhajirin dan Ansar di Madinah. Tak apalah. Dan kalau kita nak kira dari segi kesimpulannya, banyaklah boleh diambil daripada hadis-hadis ini. Antaranya dalam ramai-ramai orang Islam tu orang panggil sahabat pada zahirnya. Tidak semesti semuanya sahabat. Orang sebenar pada hakikatnya. Ada juga orang munafik yang tidak suka kepada Nabi itu. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi pihak ni suka benar lah kalau bala. Sebab apabila bala pecah, gagal. Tak sedut rakyat molek secara mana pun cita-cita kita, kehendak kita. Itu benda je. Lagu ni dia suka benda. Di situlah dia akan dapat peluang. Apabila bala, dia boleh naik. Pihak ketiga naik. Tak apalah. Lepas tu pergi babu tarahumil mu'minin wa ta'atufihim wa ta'adudihim. Ini bab orang-orang mukmin itu saling bersimpati, saling menyayangi dan saling menguatkan antara sesama mereka. Itu tajuknya. Itu keadaan orang Islam. Tak kira bangsa, tak kira puak, tak kira lagu mana. Dia kena hak ni dulu. Dia kena ada sifat ni, baru jadi supaya hak Nabi SAW dulu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Musa, katanya Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin sesama orang mukmin itu seperti satu bangunan, bagaikan satu bangunan. Kal-bunyan, satu bangunan, rumah ke bangunan yang besar lagi daripada rumah, bangunan lah, bunyan itu. Sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Kalau bangunan ini dibina dengan batu bata, kita tahu masjid ni, bangunan, satu bangunan, sebut-sebutir bata jadi gila. Boleh buat bangunan masjid? Tak akan jadi bangunan masjid. Tak akan jadi. Dua butir tak jadi. Dia kena banyak. Begitu juga masyarakat Islam. Nak jadi masyarakat Islam tu, dia kena banyak batu-bata patut diikat, kemas, sehingga jadi satu bangunan yang kukuh. Tiap-tiap satu tu pula kena kemas, kena kukuh. Kalau kita kata batu-bata tu hak rapuh, hak betul, mudah pecah. Tapi kalau hak dibakar tu keras. Yang dibakar tu keras. Itulah yang sudah diuji, kita kata. Yang sudah diuji. Sebab itulah dalam masyarakat Islam ni ada semua ujian tu nak suruh kemas lah sebenarnya. Semua batu-bata tu lah yang dibakar. Bila dibakar jadi kemas, jadi kukuh. Lepas tu diikat pula dengan semi, gapo semua tu. Ajaran Islam lah pengikat dia tu, ajaran Islam. Jadi kukuh, jadi satu bangunan. Kalau tidak, tak nampak satu bangunan. Satu bangunan yang kukuh tu baru nampak apabila ada pakatan, apabila di batu-bata itu terikat dalam satu bentuk, satu rupa dia. Itu dia kata al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan. Sepatutnya begitulah. Jangan ada mana-mana tempat, mana-mana bahagian yang lemah. Kalau ada hak lemah, masuk selalu. Itu yang Nabi SAW doa, tu sepanjang masa. Sama ada dalam sah semaya ke, dalam gapo ke, tu dia suruh kemas. Kalau kurang, kalau lemah, syaitan masuk selalu. Isyarat kepada musuh lah tu. Isyarat kepada musuh. Dan kalau ada mana-mana hak lemah, sebab kita kata satu bangunan, dengan sebab lemah, dengan sebab tidak kukuh, dengan sebab retak, air masuk jadi titik lah. Titik dulu mula-mula, lama-lama runtuh.
Lama-lama runtuh, semua bangunan. Begitulah juga masyarakat manusia ni pun, mana tempat lemah, situ dulu hak akan runtuh. Tapi dia runtuh, dia tidak runtuh waktu saja. Dia tidak runtuh waktu saja. Itu perbandingan tu sangat comel, sangat baik. Tak ada kita jumpa dia orang lain kecek lagu tu. Orang lain kecek lagu tu. Maknanya jenis agama yang membentuk masyarakat, dan yang membentuk peribadi dulu. Itu masyarakat. Jadi sampai sebuah negara, sampai ke peringkat tu lah Islam ni. Bukan seorang gitu saja, tidak. Dia membentuk masyarakat. Masyarakat tu ada rupa dia, ada ciri-ciri dia. Kalau kita tengok tahu lalu. Sebab bangunan, kita tengok bangunan, ni masjid. Apa-apa dia ada bentuk rupa dia yang tertentu. Ini bangunan goni, kita nampak selalu, tahu selalu. Begitulah juga orang Islam ni. Kalau tengok secara keseluruhan, apa orang apa? Gapa dia persahabat dia? Gapa dia hak serupa? Terutamanya kalau tengok masa semaya je lah. Kalau seminggu sekali, payah juga kita nak kenal. Kita pergi mana-mana bukan seminggu, boleh jadi sehari ya, boleh jadi sekali hari ya. Tapi kalau ada semaya, tengok, semaya. Tahulah orang Islam. Ikut dia, tak pakai piyah kau dia lagu mana, tak serupa kau tak apa lagi. Tapi dia semaya, mesti dia semaya. Kita boleh tahu. Sebab tu ya, 5 kali sehari. Bila kita pergi satu tempat tu, kita boleh tahu. Takkan orang tempat tu nak jamuk. Bukan bahasa itu Syiah tak kira dia tu. Kira kita ahli sunnah 5 kali sehari, takkan tak jumpa dia sembahyang. Kita akan jumpa, kita boleh tahu dia. Lepas tu kalau sembahyang ramai-ramai, tengok sini, tengok mana-mana serupa. Ada beza sikit-sikit tu tak kira tu, tak kira. Perbezaan sikit-sikit tu tak kira. Tapi secara keseluruhan serupa. Hak kasarnya serupa, rukun serupa. Ada rokok, ada qiyam, ada sujud, ada gap. Serupa waktu. Tak ada kata mana-mana tak ada. Tak ada tahiyat kok. Tak ada. Mesti dia ada. Kalau semaya. Itulah binaan Islam. Tapi hak naknya bukan sekadar semaya itu saja. Hak lain-lain pun begitu juga, saling menguatkan. Kadang-kadang orang Islam ni dia dari segi tu, dari segi syiar saja ada, dari segi kenyataan tu lambai. Hak sebenarnya dalam kenyataan ni, hak naknya lambai, tak ada pun tak apa. Tak ada kubur misalnya kita kata, tak ada kubur pun masjid juga, boleh jadi masjid juga. Kita duk penting hak tu. Jadi hak ni tidak penting, hak kuat ni, tolong-menolong pakat tu. Tidak, kadang-kadang lebih kuat orang kafir lagi, tolong-menolong. Sama-sama dia nak menegur bui modal, kira lagu mana, mudah, senang, nak apa ni, dalam nak menolong sesama dia. Kadang-kadang boleh kau orang kafir. Sepatutnya kita orang Islam, orang Nabi ajar dulu lagi. Situ lemah, situ tempat lemah. Hak Nabi nak tu bukan dia nak syiar saja, syiar pun nak jaga juga. Tetapi di samping syiar tu, hak sebetulnya, hak dalam kenyataan, hak tu hak nak. Di situ kadang-kadang kita tengok orang Islam kurang. Mungkin ada sebab-sebab dia yang jadi gitu. Sebab kita tengok kalau orang Islam di negeri yang tertekan, lagu lain, pakat molek pula tu. Pakat molek. Boleh jadi kerana senang, kerana rasa tak ada hari kita, tak ada rasa tak ada ancaman, segala-gala tanggung belakang dia. Ya lah belakang tu menyebabkan jadi lemah. Badi harap lah, kita kata harap lah. Tak ada kata nak kira sama-sama kita. Padahalnya sepatutnya kita kalau ada negara, ada tak ada haisi, lagilah sepatutnya kita kuat. Dan juga ada asas-asas untuk perpaduan, untuk kesatuan tu ada belakang dah. Lagilah, tapi manusia ni leka, lalai. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Lepas tu daripada Nu'man bin Bashir pula, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbandingan orang-orang mukmin atau perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayang, dalam saling menyintai, tawaddi, tawadda, ya tawaddu,
tafa'ala yatafa'alu. Dalam cinta menyintai, dalam berkasih sayang, dan dalam bersimpati sesama mereka, dalam kasih sayang, itu ta'atuf, sama seperti ataupun bagaikan satu tubuh. Apabila sakit mana-mana satu anggota daripada tubuh itu, mana-mana anggota daripada tubuh itu sakit, tada'a lahu sairul jasad bis-sahari wal humma. Seluruh tubuh akan berasa sakit juga. Seluruh tubuh akan turut merasa sakit, dan tidak dapat tidur. Semua lagu tu. Jadi asal makna dia tada'a tu berpanggil-panggilan, berseru-seru. Maknanya kalau hak dia sakit, hak lain pun panggil, pakak panggil satu sama lain. Mari kita turut bersedih, turut sakit bersama dia. Begitulah tada'a tu, pakak panggil, pakak sakit kata. Itu maksud tada'a tu. Asal maknanya badi panggil satu sama lain. Jadi kenyataannya kalau kita sakit, kan sakit belakang, tak ada kerja belakang lah. Sakitnya mata, tapi gol lain pun tak sedap belakang. Sakitnya nepuh dalam mulut je, tepuh je, tak sedap belakang, terganggu belakang. Apalagi kalau sakit berat, sikit. Kalau sakit gigi, habisnya tu. Gigi je seputung habis. Apa kalau hak lain sakit berat lagilah terganggu habis. Jadi semua tu sebagai satu anggota, sebagai satu anggota. Orang mukmin ini, itu perbandingan dia atau perumpamaan dia dalam kasih sayang, dalam cinta menyintai sesama mereka. Begitulah supaya satu tubuh. Jadi begitu. Jadi hadis ini kita jumpa, boleh katakan kalau ngaji sekolah, ngaji kepada hadis ni ada. Dia ada ni. Pasal apa? Semua orang nampak penting ni. Kepentingan dia tu besar hadis ni. Dan baca. Dari segi baca kecek senang, nak buat tu. Bila siapa nak buat memang. Dan kalau buat sungguh, memang umat Islam tu akan berjaya. Akan berjaya semua sampai Nabi dulu. Jadi ni kadang-kadang orang Islam tak ada seragam satu. Itulah siapa kelak ni dulu ingat lagi hak tu mengajar hadis. Kita mengaji hadis ni kata, orang Islam ni sekurang-kurangnya baru iman dia tu sempurna, kata dia sekurang-kurangnya bukan bangsa dia, bukan semangsa, mana-mana orang Islam mana-mana pun dia serah. Kalau hak tu diganggu, dianyayai, hak tu dapat sakit, dia duduk mana pun dia serah. Sekurang-kurangnya paling tidak dia mengeluh. Kalau dia tak lewat apa, tu baru Islam. Kalau tak ada apa satu, orang ni mati kena berdiri, orang ni mati tak ada apa satu. Usaha nak batu, nak olah piti, nak gapo, nak kira, nak kumanda, nak tolong, tak ada. Ngeluh pun tidak. Itu tidak Islam. Tak ada Islam. Sebab apa? Sebab kalau Islam, apa tadi? Dia akan serah. Kalau tak serah tu bukan tu. Dia akan serah. Hujung setara mana pun dia akan serah. Kalau sakit gigi, pas kaki, pas hujung kaki terganggu, semua terganggu. Dia kena gitu. Tidak ada dah batas negeri, tidak ada dah batas bangsa ke apa, tak ada. Dia kena duduk situ. Tapi kadang-kadang orang Islam tidak gitu. Itulah keadaan kenyataan. Kalau kita perhati, patutlah memang ya Allah dah lah. Ya Allah. Kalau orang kafir nak musuh,
musuh orang kafir. Musuh orang kafir boleh kita serah dia. Boleh berlaku lah. Itulah amalan orang Islam je. Lah ni takut kau pada orang kafir kau, atau nak baik sangat kau, ikutlah ke mana-mana. Bukan tu, silap dah tu, salah dah tu. Sebab tak serah. Dia satu tubuh dia serah. Kalau satu tubuh lain, itu kenyataan yang berlaku. Sebab tu payah nak naik Islam. Sebab lagu ni, lagu tadi, kalau hak senang dia. Kalau ada askar banyak pun, senjata banyak, pada masa tu ya, merdeka tu ya, baris mana duk tunjuk segala senjata, tunjuk tu tak ada apa. Kalau nak kira pada karat dah. Pada kalulak dah, karat tak ada guna ke satu. Hak tak ada tu gelepah, hak tak ada kena buat nyaya, tak ada senjata. Kita duk tunjuk gitu, pamer. Dah nak tahu mana-mana negeri, berapa banyak, berapa puluh negeri Islam dah. Tak ada. Kalau ada nak fikir dah, orang-orang biasa ni, orang biasa. Lepas lagu mana nak naik? Kalau negara kerajaan tu tu kenyataan tu. Hak ngaji Quran tu saya kira lah. Hak ngaji Quran tu buat masjid banyak. Tapi kalau hak tu, kalau hak tu tak sih. Sedangkan Islam ni semua sekali, tolong-menolong tu semua sekali. Sebelum pada ni kita baca doa orang Islam tu, dia tidak akan serah saudara dia kepada musuh. Tak akan serah. Tidak akan biar saudara dia tu dianiayai oleh musuh. Itu benda je. Lepas tu riwayat Nu'man bin Bashir lagi, dia kata orang-orang mukmin itu seperti satu orang, satu diri. Kalau kepala orang tu sakit, seluruh tubuhnya berpanggil-panggilan, berpanggil-panggilan untuk demam sama, dan untuk tidak tidur sama. Tak tidur, tak boleh tidur. Sehari tu mana tak jenera tidur. Demam tu mana bila sakit sangat jadi demam. Bila sakit sangat jadi naik demam. Begitulah keadaannya, seperti satu tubuh. Nak jadi lagu tu payah. Ia jadi payah sebab apa? Sebenarnya tak payah mana. Sebab tak sih merujuk kepada Quran dan Sunnah. Tu je pucuknya. Tak sih. Walaupun mengaku hak tu percaya kepada Quran tu, tapi lebih yakin pada hak lain dari segi amalannya. Percaya tu dari segi mungkin percaya nak hamba hatu mungkin dah. Kalau baca ayat kursi takut hatu lagi dah. Hatu. Tapi kalau nak hukum dia tak sih, takut, tak berani. Lebih baik hak orang kafir lagi. Tak sedar lah tu lagu tu tak sedar. Dia puncanya situ je. Kalau selesai tu, dia bangat sedar. Ni tak khabar parak benar tu, tak khabar tu koma tu. Cakap gerak kita dah. Dia kalau terima tu, mudah sedar. Hiduplah. Itu makna bersambung dah lah. Bersambung, kalau wayar bersambung. Kalau tidak, sebab itulah penting sangat, duduk tekan sangat Quran Sunnah tu. Nak hidup tu, dia kena ada hak tu dulu. Keyakinan sungguh, percaya kepada kitab tu, kitab Quran tu lagu mana, percaya sungguh lah. Bukan afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Bukan lagu tu. Adakah percaya kepada setengah, tak percaya kepada setengah? Lagu tu tak sih. Percaya sungguh kepada kitab tu, baru jadi. Kitab Quran tu dari segi pelaksanaannya, dari segi contoh hak hidupnya kau dia Sunnah nak tengok contoh hak hidup Quran tu lagu mana, pelaksanaannya. Kalau dia royak begini, siapa dia buat? Kau kecek saja, ada dalam kitab saja. Tak, Nabi pernah buat, sahabat-sahabat pernah buat, tak ada gapo. Kau boleh hak kita kata mudah, hak kita tidak yakin tu, ketika orang pegang hak tu lah berjayanya. Sekarang ni tidak berjaya sebab tak pegang hak tu. Sebab tak pegang hak tu. Situ dulu. Kalau balik hak tu, tak lama dah tu. Tak lama.
Riwayat daripada Nu'man bin Bashir lagi serupa je, lebih kurang mungkin beza sikit-sikit je. Dia kata al-muslimun, orang-orang Islam tu seperti satu orang, satu tubuh. Kalau mata dia sakit, ni contoh mata dia semua. Tadi kepala, ikutlah mana-mana pun tak apa, sakitlah semuanya, mengadu sakitlah semua. Kalau sakit kepalanya, sakitlah semuanya. Dia sebut mata pula sini. Lepas tu riwayat satu lagi support tu juga, babun nahyi anis sibab. Ini bab larangan daripada maki-memaki, badi kata, badi supoh. Kalau kita Kelantan kata badi supoh, mu kata kat aku kata kamu, lagu tu tak boleh. Islam, kalau orang ikut Quran dan Sunnah tak boleh lagu tu. Tak boleh nak badi kata, badi supoh, badi maki, tak boleh. Sebab ni cara-cara lagu ni boleh pecah, boleh jadi jauh, jadi bermusuhan, bukan mesra. Orang hak mesra, hak berkasih sayang, tidak lagu tu. Larangan daripada maki-memaki, badi makilah. Jadi Imam Muslim buat mari di bawah tajuk ni sah hadis. Sah. Cukup dah sah pun. Riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi ma lam ya'tadil mazlum. Dua orang yang saling memaki itu, dosanya atas orang yang memulakannya, selagi atau selama orang yang dianiayai tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas. Jadi kalau hak dia kata Natal, dia kata kalau orang Kelantan pas Natal tu kadang-kadang kalau gu rapak Natal tak apa-apa, tapi kasar juga ke mana-mana pun. Kalau dia kata Natal, hak tu pun jawab balik, Natal. Tak apa lagi. Tak apa lagi. Tidak dosa hak yang kedua tu. Kalau hak yang pertama kata begitu, hak yang kedua tak jawab, hak yang pertama dosa, nanggung saja dia. Tapi kalau hak yang kedua jawab sekat tu je. Misalnya orang seperti ni, dia kata setara tu juga. Jadi hak yang pertama lepas dia, tak dosa, seri. Pada kosong-kosong semula. Tetapi kok mana-mana pun kesalahan tu, kesalahan yang pertama, hak memulakan. Kok mana-mana yang jadi kawan ni nak balas sebab apa? Sebab hak tu start, hak tu mula. Jadi kesalahan dia tetap ada. Jadi dosa yang menyebabkan jadi dosa kalau hak dia lebih, hak ni ganda-ganda, hak ni balas, hak tu yang mula. Hak tu dia kok mana-mana dia ada dosa, dia buat mula tu. Tu dosa lain. Dosa buat mula kok mana-mana. Ataupun kira tercela juga dia ke mana-mana. Kalau kita tidak kira dosa, dah muka sama dah, hak ni balas dah, tak ada dah dosa tu. Tetapi tercela juga dia dengan sebab dia memulakan. Tapi hak yang keluar tu tidak akan berdosa kalau dia tidak berlebih. Kalau dia tidak berlebih, kalau dia berlebih daripada hak yang pertama tu sakat kata menatai je dah. Dia kata menatai beruk dah. Kalau dia kata begitu, lebih lah, dia dosa lebih lah. Walaupun kawan tu memulakan, dia tak boleh lebih. Dalam Quran pun kata begitu, serupa hadis sahih ni serupa dengan Quran. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Kalau siapa-siapa menyerang kamu, mencerobohi kamu, mengganggu kamu, kamu boleh, Tuhan kata boleh ceroboh dia, boleh kata ke dia serupa, serupa dengan hak dia kata, jangan lebih. Serupa dengan hak dia kata, jadi serupa. Jadi banyak dalam Quran hak seumpama ni, banyak dalam hadis pun banyak juga. Jadi kalau sekadar serupa, misalnya kalau orang tu tapa, kita tapa balik, tak dosa. Dalam Islam dari segi boleh lah, dari segi boleh. Kalau ajaran Kristian dah, dia kata kalau orang tapa pipi kanan kamu, kamu bui pipi kiri pula dia. Tu kalau ajaran Kristian. Kita tidak. Kita boleh tapa balik kalau orang tapa kita, tapi jangan lebih. Jangan lebih. Sekat tapa. Kalau kita maaf, itu lebih baik.
Kalau maafkan, itu lebih baik. Itu orang panggil ihsan, tahap ihsan. Kalau kita balas tak apa, tapi jangan lebih. Kalau lebih salah dah lah. Lepas tu kalau lebih, mana agama nak suruh dia faham pula kita dah. Hak lebih tu dah. Setara mana? Sebab tu payah. Ayatnya bila payah, dia ikatkan dengan seumpama seperti payah. Dia sebenarnya nak suruh kita maaf lah. Hak tu hak moleknya. Sebab payah nak suruh sama tu. Nak suruh sama. Kita kata dia kocok gigi kita, gigi kita gonyet dah. Patutlah. Pak kalau kita nak kocok gigi dia juga, sama. Dari segi gigi sama dah, tapi gigi dia kemah. Nak suruh gonja cabuk tu kena derana tu. Jadi tidak sama, payah. Bila payah, hak maksud dia naknya maafkan. Maafkan. Hak tu hak dia. Sebab apa? Bila kita maaf, kita akan boleh pahala. Kita akan boleh pahala. Dan dari segi dosa tentu dedak lebih tu, hak melampau dengan sebab melampau tu tentu dedak. Walau bagaimanapun, kalau nak balas boleh juga. Nak balas boleh juga. Cuma balas dia gitulah. Kalau balas derah lebih, nak main kasar dah. Dia balas pula. Jadi payah nak su lagu tu. Payah nak su. Dia balas lebih pula. Lama-lama kau besar. Akhir sekali sepatutnya seorang jadi ramah terlibat. Sepatutnya sakit gitu je, mati dah. Siapa mati dah. Boleh berlaku begitu. Dengan sebab itu tak boleh buat mula. Kalau tak molek tu tak boleh buat mula. Ni maki-memaki. Kalau betul tak, lagi lah tak boleh. Sebab apa? Dia boleh jadi lebih melarat. Sebab tu tak sah. Dosa ataupun kesalahan ataupun tercelanya orang yang memulakan tu tetap ada ke mana-mana, walaupun dia buat kohor. Sebab kerana dia dengan sebab itu tak boleh memulakan. Situ penekanannya, memulakan itu tetap lebih tidak boleh lah. Tak sibui lah mula tu. Sebab kalau maki-memaki sama-sama Islam ni, dalam hadis yang lain disebut sibabul mu'min fusuq wa qitaluhu kufr. Maki sama-sama Islam ni menyebabkan jadi fasik seseorang. Kadang-kadang bahasa seseorang ni dia bahasa kasar lagu tu kan, kecek lagu tu jadi sahih dia je, mainan je. Tu jadi fasik tu. Bukan kecil-kecil, jadi fasik. Nak jadi saksi tak boleh terima. Besar akibat dia tu. Tak boleh terima nak jadi saksi. Kalau dalam Islam, kalau jadi kebiasaan lah, maki supoh orang, supoh orang, kata kat orang ni, tak boleh. Jadi apa lagi kalau nak bala, nak perang, nak berkata, nak bertetak, nak berdeh, kufrun wa qitaluhu kufrun. Memeranginya atau membunuhnya boleh membawa kepada kekufuran. Ataupun itu sikap kufur tu, bukan orang Islam. Kalau orang Islam dia tak balas sama dia. Takkan dia nak kerak diri dia sendiri. Kalau kata nak tetap, dah sama Islam dia satu diri, satu orang, satu tubuh. Kalau dia tetap orang lain, sebab dia tetap diri. Tetap tangan tu dulu, nak tahu kalau putus lagu mana. Itulah hakikatnya. Jadi hak boleh buat lagu tu orang kafir terhadap orang Islam. Orang Islam tak akan buat. Tu Nabi kata kufur tu. Itu kerja kafir baru boleh buat lagu tu pada orang Islam. Kalau sama Islam tak. Sama Islam tak. Bila seseorang itu memeluk agama Islam, terpeliharalah darah dia, harta benda je. Darah dia tu tidak nanti bunuh dia. Gocok pecah hidung tu, darah hidung tu, darah tu terpelihara dah, tak boleh dah kita buat tu. Hak adanya Assalamualaikum. Mana kamu selamat, tak usah usi, tak usah bimbang dengan saya. Assalamualaikum. Hak tu hak ada. Assalamualaikum tu masjid tu tak ada lepas dah. Selamat ke apa dia? Islam lagu tu. Misalnya kita kata, Assalamualaikum tadi, patut ni sama Islam. Selamat ke apa? Padahal bila dia kata Assalamualaikum tu isyarat kepada dia tak usah usi. Selamat dah kamu. Dalam gapo pun tak usah usi. Itu jadi terpelihara darah. Usah kau nak bunuh.
nak tumbuk menyebabkan jadi tumpah darah juga tu orang panggil, terpelihara darah tu luar. Walaupun makna hak kemuncak dia memanglah bunuh, tetapi hak bawah-bawah tu masuk juga, tak boleh juga buat. Habis di situ. Kita baca sa lagi. Ni baca dah ke tidak? Dah lagi ni? Baca sa. Bab istihbabil 'afw wat tawadhu. Wa bihi qala hadatsana Yahya ibn Ayyub wa Qutaybah ibn Hujr. Qalu hadatsana Isma'il wa ibn Ja'far 'an al-'Ala 'an abihi 'an Abi Hurairah 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Itu saja hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah sedikit pun tidak mengurangkan harta seseorang. Sedekah tidak mengurangkan sedikit pun harta seseorang. Ma naqasat sadaqatun min malin. Tasawusi. Kata Imam Nawawi ada dua makna dia. Ni mana ada syarah Imam Nawawi tu, boleh tengok. Yang pertama makna dia hanya harta dia tu diberkati kalau dia beri sedekah. Harta dia diberkati dan kemudaratan pada harta dia tu dihilangkan. Jadi dengan sebab kuranglah dari segi bilangannya kau, zahir dia tu kurang, jadi tertampung dengan sebab ada keberkatan itu. Jadi pada hakikatnya tak kurang. Walaupun dari segi bilangan, kalau kita kata BT kurang lah, tapi dari segi keberkatannya tak kurang. Tuhan tampung kot tu. Dengan keberkatan yang tersembunyi itu tertampung. Benda ni kata dia dapat disaksikan dengan mata kepala kita. Mana jadi kenyataan dan kebiasaan, boleh tengok. Kalau orang buat benda ni, dia boleh tengok. So, yang kedua, walaupun rupa dia pada zahirnya nampak kurang, tapi pahala akibat daripada hasil daripada dia beri sedekah tu tidak kurang. Jadi tertampung juga. Sekurang-kurangnya tertampung juga. Hak kurang tadi tertampung juga dengan sebab pahala tadi. Bahkan Allah kelebih ada, sebab pahala tu berganda-ganda. Tuhan boleh bagi berganda-ganda. Sebab itu kata harta sama sekali tidak jadi kurang dengan sebab beri sedekah. Seseorang itu semakin mulia dengan dia mengampunkan orang lain. Allah tidak menambahkan kepada seseorang dengan sebab dia memaafkan orang, melainkan kemuliaan. Yang bertambah pada seseorang itu ialah kemuliaan apabila dia tahu memaafkan orang. Jadi ini kelebihan memaafkan orang, kesalahan orang, dosa orang. Jadi Allah SWT pun suka dia, nama dia Tawwab, Ghafur, Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Jadi kita manusia pun lagu tu, kena ada sifat tu. Kalau ada sifat tu, tidak jadi hina, dia jadi mulia. Salah satu cara nak jadi mulia ialah biar ada sifat suka memaafkan. Bukan tak boleh maaf, kau mana-mana pun tak boleh maaf. Kau kita rasa tak boleh kalau kita maaf, kau bantu, kau mulia kita. Tidak jadi hina dengan sebab maaf. Mungkin orang kata maaf, dia takut kali dia tak ada kuasa nak hukum, nak balas. Tidak begitu, bahkan jadi mulia. Imam Nawawi kata dua makna juga. Dia kata yang pertama mengikut zahir dia lah, iaitu orang yang tahu memaafkan itu dia boleh menguasai orang. Orang yang dia maafkan itu, orang itu patuh dengan dia, kalah dengan dia. Walaupun dia buat jahat, tapi kalau dia maaf, orang itu akan kalah dengan dia, akan lemah. Kalau ibarat benda kekal jadi cair, akan jadi cair. Dia akan dapat menguasai orang itu, dan kedudukan dia di hati orang mulia, kedudukan dia. Itu maksud mulia. Mulia di hati orang. Bagus dia, kita tak boleh lagu tu. Orang akan mengaku. Yang kedua, maksud dia pahala dia di akhirat. Di sana tentu Allah SWT memuliakan dia. Itu sudah janji je.
sudah janji dah. Bila Nabi SAW kata gini, Allah buat, memang lagu tu jadi mulia di akhirat nanti. Kalau kita naknya mulia sana. Orang yang merendah diri itu pasti Allah akan mengangkat dia. Itu yang ketiga ni. Mana tidak merendah diri seseorang kerana Allah. Bukan rendah diri itu kerana takut kau, kerana lemah kau, kerana apa. Dah, kerana Allah. Boleh. Kalau nak sombong boleh, nak belagak boleh. Muka piti banyak, kita kata boleh tak nak buat lah, tapi tidak buat. Dia merendahkan diri. Tidak dapat lebih daripada orang, walaupun dia lebih pun. Kalau lagu ni Allah kau angkat dia. Kau angkat, bukan jadi rendah, bukan jadi hina, tidak. Pada pandangan orang kata, oh inilah contoh. Kalau kaya, tengok kaya. Dia tidak support kaya-kaya lain, tidak nampak kaya dia. Misalnya, jadi kedudukan dia di hati orang tu lebih tinggi, mulia tu. Kalau dari segi pahala, dari segi Imam Nawawi kata serupa tu juga dua. Dia kata dalam dunia ni Tuhan angkat dia, dan Tuhan tetapkan kedudukan dia di hati orang dengan sebab tawaduk dia tu, sifat dia merendah diri itu. Di hati manusia, jadi dia seorang yang mulia. Yang kedua, pahala dia di akhirat, dan Tuhan mengangkat dia di akhirat nanti dengan sebab dia merendahkan diri itu. Itulah antaranya. Jadi hak ni semua ni kalau kita perhatikan, untuk jadi anggota masyarakat yang baik lah. Kalau buat hak ni semua ni baik, bagus jadi masyarakat tu, setiap orang pun jadi bagus, jadi baik. Bila jadi baik, hak tu lah nak jadi kemahnya batu-bata tu. Jadi kemah. Bila terbina masyarakat, terbina bangunan kukuh sungguh. Inilah bendanya. Hak nak kena baiki, nak kena jaga, nak menjadi kukuh, jadi kemah. Ni benda, sifat-sifat ni. Itulah sekatu dulu. Wallahu a'lam.